Saya nak minta penjelasan sedikitlah dalam penakrifan tentang tahanan ini. Yang Berhormat Timbalan Menteri telah tampil memberikan jawapan bahawa definisi tahanan juga yang menimbulkan kebimbangan kita ahli-ahli parlimen. Sebab kalau disebut sebagai tahanan, orang-orang tahanan dan tidak perjelaskan, nantilah putatan. Apa tak berduduk? Lepas 114, 150 perlembagaan. Kalau tahanan politik sini. Sebagai contoh, Datuk Speaker, saya sendiri telah ditahan berulang kali. Kalau klausa ini dibenarkan, maknanya pihak polis boleh mengambil sampel daripada saya walaupun saya bukan penjenayah. Atas nama tahanan, maka sampel boleh diambil daripada mana-mana tahanan, termasuk tahanan politik. Ini yang membimbangkan kita, kecuali kementerian boleh memberi jaminan bahawa sampel ini akan hanya diambil daripada penjenayah yang telah mempunyai terbukti daripada bukti-bukti yang lain, dan dalam proses mengukuhkan pendakwaan terhadap individu seperti ini, maka beberapa bukti tambahan diperlukan. Kita bimbang ianya akan disalahgunakan sampel-sampel, sebab ini telah berlaku ya. Pengalaman kita selama 10 tahun yang lalu telah membuktikan. Saya sendiri menjadi mangsanya, Datuk Speaker, pada tahun 98 apabila pihak polis memaksa sampel darah saya diambil tanpa mempunyai bukti yang kukuh. Ini yang membimbangkan kita, Yang Berhormat Menteri, kalau boleh memberikan jaminan ianya tidak salah guna, dan ianya lebih baik kalau terjemahan definisi tahanan itu dapat diperjelaskan dalam Dewan Rakyat ini. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Apa yang ditakrifkan di bawah orang tahanan, yang mana artinya seseorang yang ditangkap dan ditahan di bawah mana-mana undang-undang yang dibuat menurut Ordinan Darurat Ketenteraman Awam dan Mencegah Jenayah tahun 1969, dan juga atau Akta Dadah Berbahaya Langkah-langkah Pencegahan khas 1985. Pindaan ini dibuat apabila kita membatalkan berkaitan dengan tahanan yang dibuat pada asalnya menurut perkara 149 dan 150 Perlembagaan Persekutuan, yang mana itu adalah melibatkan tahanan politik. Jadi perkara ini telah dibangkitkan semasa dalam perbahasan pada peringkat dasar, yang mana dibuat oleh ahli yang berhormat di dalam Dewan ini. Jadi itu sebabnya kita membuat pindaan, yang mana yang berhormat Gombak cakap tadi, bahawa ada jaminan bahawa tidak ada orang politik yang ditahan akan diambil di bawah tarif orang tahanan ini. Datuk Speaker, pindaan yang dibuat masih belum perjelaskan. Sekarang dikeluarkan tahanan politik. Tetapi kalau sekadar penagih dadah seperti Yang Berhormat Selayang nyatakan tadi, kita tak perlu ambil sampel daripada DNA daripada penagih dadah. Cukup sekadar dengan mengambil ujian air kencing untuk membuktikan seseorang itu mengambil dadah atau tidak. Mengapa klausa ini membenarkan sehingga tahap itu? Oleh kerana kementerian membuat andaian umum bahawa penagih dadah semuanya akan terlibat dengan jenayah. Saya kira ini kurang adil. Ada penagih dadah yang tidak terlibat dengan jenayah, tetapi dengan klausa yang nak kita luluskan ini menyebabkan ketidakadilan berlaku terhadap individu yang berkenaan. Terima kasih, Tuan Musi. Ada lagi yang bangun nak bagi? Ya. Saya jawab dulu. Jawab ni dulu. Tuan Speaker. Yang Hormat, dia kata jawab Gombak dulu. Okay. Sehubungan dengan sampel yang kita ambil yang nak disimpan di dalam indeks DNA di bank data DNA ini, yang mana melibatkan penagih dadah. Oleh kerana daripada
data-data yang kita ada, di mana penagih-penagih dadah ini banyaknya terlibat dalam jenayah-jenayah. Jadi makna kalau mereka tidak melakukan jenayah pada masa akan datang, jadi makna kita tak adalah nak mereka tak perlulah susah hati, kerana kita tak ada buat comparison dia antara sampel yang disimpan di dalam bank data DNA dengan sampel yang diambil daripada penjenayah itu, yang mungkin daripada penagih dadah. Ini kementerian berpandangan bahawa ianya perlu diambil daripada penagih dana ini untuk disimpan di dalam bank data DNA ini. Kalau gunakan ordinan darurat ini, pengalaman saya di Ulu Kelang dan Ampang, apabila kerajaan lama Negeri Selangor merobohkan peneroka-peneroka bandar secara paksaan, mereka menggunakan ordinan darurat. Jadi kalau peneroka bandar itu tidak berganjak daripada tempat pemindahan itu dan kerajaan pihak berkuasa masuk menggunakan ordinan darurat, setinggan dan peneroka bandar ini akan ditangkap. Apakah pihak polis dibenarkan untuk mengambil sampel peneroka-peneroka bandar seperti ini? Sebab mereka juga menggunakan ordinan darurat untuk merobohkan peneroka-peneroka bandar yang banyak di merata tempat. Ini Datuk Fungsi, apa yang disuarakan oleh Gombak ini merupakan spekulatif. Bahawa kalau kita lihat daripada segi akta ketenteraman awam dan juga pencegah jenayah, ianya menjurus kepada penjenayah, bukan orang-orang politik. Speaker, ini bukan spekulatif. Saya mengalaminya, di mana kerajaan UMNO dan Barisan Nasional menggunakan ordinan darurat melalui kerajaan tempatan PBT. Jelas saya boleh buktikan dalam Dewan Rakyat ini beberapa notis untuk merobohkan peneroka bandar tetapi menggunakan ordinan darurat. Ini bukan spekulatif, sudah berlaku. Mungkin Masjid Tanah tak ada peneroka bandar, tetapi di Selangor, di wilayah, ramai peneroka bandar yang dimusnahkan rumah mereka atas notis ordinan darurat untuk membolehkan PBT masuk dan merobohkan rumah mereka. Dan banyak tangkapan dibuat oleh pihak polis. Oleh kerana PBT kerjasama dengan polis memastikan peneroka bandar ini tidak menghalang usaha merobohkan rumah tersebut. Apakah tahanan-tahanan seperti ini juga membolehkan pihak polis mengambil sampel mereka kalau klausa ini tidak memberikan definisi yang begitu jelas tentang siapakah yang akan diambil sampel mereka? Yang kedua, Timbalan Menteri, kita juga kena tahu bahawa DNA ini tidak ada tarikh. Ini juga membahayakan. Kalau berlaku sesuatu jenayah pada satu ketika dan sampel itu diambil pada sesuatu masa, kemudian ada orang lain yang datang berkunjung ke tempat itu dan tertinggal beberapa sampelnya, maka orang yang kedua itu akan menjadi mangsa kalau peruntukan ini dibenarkan. Jadi saya minta Timbalan Menteri dapat memberikan penjelasan. Terima kasih. Datuk Menteri ada soalan yang siap. Dalam kita mengambil tindakan di bawah Akta Ketenteraman Awam dan Pencegah Jenayah ini, ianya ada saksi-saksi yang mana kita mengambil mengumpulkan saksi maklumat-maklumat, evidence ya, yang menunjukkan bahawa seseorang itu telah melakukan kesalahan. Tetapi daripada segi pembuktiannya, kalau di mahkamah mungkin bahawa kita tahu dia telah melakukan kesalahan, tapi untuk pembuktiannya mungkin ada daripada segi kes mungkin ada kelemahan secara overall. Jadi itu sebab akta di bawah
ketenteraman awam dan pencegah jenayah ini diguna pakai.